Ya. Dan sekarang kita akan bercakap mengenai program pengimarahan Ramadan, solat sunat tarawih. Besok insya-Allah kalau tidak ada aral, kita akan menyambut 1 Ramadan 1442 Hijrah. Jadi bagaimana pengimarahan terutamanya program-program ilmu dan juga solat sunat tarawih di masjid-masjid. Dan hari ini secara spesifiknya kita akan bercakap mengenai masjid-masjid dan juga surau-surau di bawah pentadbiran Jawi. Bersama dengan saya adalah Ustaz Muhammad Zakwa Rozali, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Masjid Jawi. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Jadi Ustaz, apabila insya-Allah besok kita akan menyambut 1 Ramadan, bulan yang dinantikan. Jadi setiap tahun apabila bulan Ramadan ini menjelma, program pengimarahan ini merupakan satu program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sama ada solat sunat tarawih ataupun apa saja program ilmu yang diisi oleh masjid-masjid. Kecuali tahun lepas sedikit berbeza. Jadi tahun ini bagaimana ketetapan dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini 12 April 2021 bersamaan dengan 29 Syaban 1442 Hijri akan diadakan cerapan hilal di seluruh Malaysia di 29 tempat cerapan hilal, dan keputusan Ramadan, awal Ramadan akan bergantung kepada pengisytiharan penyimpan Maha Besar Majlis Raja-Raja. Berkenaan dengan pengimarahan masjid di wilayah persekutuan, masjid dan juga surau Jumaat dan juga surau, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan telah pun mengeluarkan satu garis panduan pelaksanaan solat fardu, solat Jumaat, solat tarawih dan aktiviti-aktiviti pengimarahan di masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Intipatinya adalah solat fardu 5 waktu, pelaksanaannya bilangan jemaah adalah mengikut kapasiti sebenar masjid dan juga surau. Untuk solat fardu 5 waktu, lelaki, wanita dan juga kanak-kanak 8 tahun ke atas adalah dibenarkan untuk mengikuti solat fardu 5 waktu. Termasuk juga pemastautin tetap yang biasanya melazimi solat fardu berjemaah di masjid dan juga surau. Begitu juga dengan kaki tangan kedutaan asing di Kuala Lumpur. Manakala untuk solat fardu Jumaat, bilangan jemaah yang dibenarkan adalah mengikut diperluaskan ke semua ruang masjid dan juga surau Jumaat, dan surau yang diberikan kebenaran sementara untuk mendirikan solat Jumaat, termasuk juga ruang berkemah dengan penjarakan 1.5 meter. Termasuk juga yang diberikan kebenaran untuk mendirikan solat Jumaat adalah pemastautin tetap PR yang melazimi solat berjemaah. Begitu juga dengan kaki tangan asing, kaki tangan kedutaan dan juga kanak-kanak 8 tahun ke atas. Manakala untuk solat tarawih yang akan menjelma tidak lama lagi, insya-Allah bilangan jemaah yang dibenarkan untuk solat sunat tarawih adalah mengikut kapasiti sebenar masjid dan juga surau dengan penjarakan 1.5 meter. Selain daripada lelaki, wanita dan juga kanak-kanak 8 tahun ke atas juga dibenarkan untuk solat tarawih di masjid dan juga surau mengikut SOP yang telah ditetapkan. Untuk solat sunat tarawih pada tahun 1442 Hijri ini, ke bawah Duli Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun bersetuju menetapkan bahawa bilangan solat sunat tarawih yang dilaksanakan di masjid dan juga surau hendaklah 20 rakaat dan seterusnya dengan witir. Dalam sepanjang solat sunat tarawih tersebut tidak dibenarkan untuk mengadakan tazkirah ataupun kuliah. Manakala untuk tadarus Al-Quran dibenarkan untuk kapasiti 50% daripada Dewan Solat Utama Masjid dan juga Surau dalam tempoh masa tidak melebihi daripada 1 jam. Untuk Qiyamul Lail dibenarkan 30 minit sebelum waktu imsak. Manakala majlis berbuka puasa dalam bulan Ramadan ini tidak dibenarkan kepada terbuka, tetapi hanya dibenarkan kepada petugas masjid dan juga AJK, ahli jawatankuasa Kariah Masjid. Ini adalah untuk mengelakkan daripada terlalu bersesak-sesak di masjid.
Walau bagaimanapun seperti mana yang telah dihasratkan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, jawatankuasa masjid boleh mengedarkan makanan secara food fed kepada petugas-petugas dan juga asnaf-asnaf dan termasuk juga kepada frontliner yang memerlukan. Jadi edaran-edaran untuk pet food itu hendaklah dilakukan sebelum daripada jam 5.30 petang supaya semua dapat mengambil pet food tersebut dan pulang ke rumah dan berbuka di rumah masing-masing. Begitu juga dengan jemaah yang bersolat tarawih di masjid dan juga surau. Jawatankuasa masjid sangat-sangat digalakkan untuk menyediakan moreh kepada jemaah yang hadir secara pack food dan mereka boleh mengambilnya dan pulang ke rumah. Begitu juga dengan sahur untuk jemaah yang datang Qiyamul Lail, yang mana untuk Qiyamul Lail dibenarkan 30 minit sebelum daripada waktu imsak, maka jemaah-jemaah yang berqiyamul lail boleh mengambil makanan secara pack food yang disediakan oleh jawatankuasa masjid dan juga berbuka dan bersahur di masjid. Kerana kebiasaannya qiyamul lail ini bilangan dia tidak begitu ramai tuan ya. Jadi bila tidak begitu ramai, hendaklah dia juga menjaga penjarakan sosial 1.5 meter, tetapi dalam masa sama patuh pada SOP dan bersahur di masjid. Itu antara perkara-perkara yang hendaklah dilaksanakan oleh masjid dan juga surau. Dan dalam masa sama, masjid-masjid hendaklah membentuk satu pasukan petugas terdiri daripada lelaki dan wanita untuk mengawal keadaan di masjid dan juga surau supaya tidak berlaku jemaah-jemaah yang berada terlalu hampir. Kerap kali kita melihat bahawa apabila orang ingin memasuki masjid, pematuhan kepada SOP itu berlaku, tetapi apabila hendak keluar daripada masjid, mereka keluar secara tergesa-gesa menyebabkan pematuhan itu tidak berlaku. Kadang-kadang dia orang nak ajak sama-sama sendiri ini ke mana-mana tempat pula, akhirnya dia orang terlalu rapat sesama sendiri. Itu pun menyebabkan satu benda yang berlaku ketidakpatuhan kepada SOP itu sendiri. Kalau tadi kan kita cerita masuk sikit pasal pemakanan, sumbangan dan sebagainya. Jadi kalau pihak yang berminat untuk memberi sumbangan berbuka, moreh ataupun sahur ataupun qiyamul lail, bagaimana ia boleh dilakukan dan bagaimana pihak JAWI memastikan bahawa sumbangan itu tidak berlaku lebihan, pembaziran? Kalau sebelum ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, ramai individu yang tampil untuk menyediakan jamuan berbuka puasa kepada jemaah-jemaah yang hadir. Disebabkan pada tahun 1442 Hijri ini Ramadan, dengan kekangan COVID dan juga pematuhan kepada SOP yang perlu kita laksanakan seperti mana yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga KKM, maka individu-individu yang berkemampuan tersebut boleh sahaja memajukan, mengemukakan sumbangan tersebut kepada pihak masjid dan pihak masjid akan menguruskannya sama ada kepada petugas frontliner, asnaf dan juga jemaah yang datang sebelum daripada jam 5.30 petang. Begitu juga jemaah yang hadir untuk solat tarawih dan juga qiyamul lail. Tetapi kesemua makanan tersebut pihak masjid akan menyediakannya secara pack food. Itu maknanya salah satu cara yang akan kita laksanakan bagi tahun ini. Kita tidak memberikan kebenaran untuk berbuka puasa secara beramai-ramai di masjid kepada jemaah, tetapi kepada hanya petugas masjid dan juga jawatankuasa masjid. Okay. Itu antara pelaksana yang akan dilakukan. Bagaimana pula dengan kuliah? Contohnya tadi kuliah sewaktu tarawih tidak dibenarkan, tetapi kalau kuliah suhur, asar pula bagaimana? Dalam pelaksanaan solat sunat tarawih 20 rakaat dan juga witir, jawatankuasa masjid telah tidak diberikan kebenaran untuk mengadakan tazkirah ataupun kuliah dalam tempoh tersebut. Walau bagaimanapun dalam bulan Ramadan ini sebarang aktiviti peimarahan lain, antaranya adalah kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib dan juga kuliah muslimat dan apa-apa lagi kuliah
majlis bacaan Yasin adalah dibenarkan kepada jawatankuasa masjid untuk menganjurkannya dengan pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan. Okey. Bagaimana pula dengan pembayaran zakat? Terdapat dua kaedah pembayaran zakat yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang pertama adalah membayar terus kepada amil ataupun ketua amil yang telah dilantik di masjid, insya-Allah, ataupun dalam masa sama Baitul Mal Mawib telah pun menyediakan satu kaedah online. Mana-mana orang yang merasakan agak sukar untuk dia buat secara manual, secara terus dengan amil ataupun ketua amil, maka dia boleh merujuk kepada kaedah online yang telah ditetapkan dalam laman web Baitul Mal Mawib dan menggunakan cara tersebut, insya-Allah. Okey, mungkin kata-kata akhir daripada Ustaz kepada semua penonton ataupun masyarakat yang menonton sekarang, terutamanya yang teruja dengan kehadiran Ramadan pada kali ini, terutamanya apabila diberikan peluang dan juga ruang untuk mengimarahkan masjid dan juga surau. Tugas untuk mengimarahkan masjid dan juga surau bukan tertakluk di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga Jawatankuasa Masjid dan Surau sahaja. Akan tetapi setiap jemaah boleh memainkan peranan masing-masing. Setiap jemaah boleh membantu Jawatankuasa Masjid dan juga surau, membantu jawi dalam memastikan SOP yang telah ditetapkan tersebut dipatuhi. Terkadang juga kita sebagai manusia biasa, Jawatankuasa Masjid, Jawatankuasa Surau, kadang-kadang dia melakukan kesilapan ataupun keterlupaan. Kadang-kadang dia terlupa untuk memakai mask walaupun benda itu tidak sepatutnya berlaku. Tetapi kalau kita mengambil peranan masing-masing, kita mengingatkan sesama kita, insya-Allah pematuhan kepada SOP ini akan dapat dilaksanakan. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kadang-kadang juga melihat ketidakpatuhan SOP ini berlaku. Tetapi kita, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, sentiasa memberikan ingatan kepada Jawatankuasa Masjid dan juga surau akan apa yang telah kealpaan tersebut. Insya-Allah kalau kita sama-sama mengingati, tidak menuding jari, insya-Allah penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat di wilayah persekutuan secara amnya, khususnya dan juga di seluruh Malaysia secara amnya akan dapat diatasi oleh kita semua. InsyaAllah, itu dia keterujaan kita semua dalam menyambut Ramadan esok. InsyaAllah, kata tiada aral, 1 Ramadan 1442 Hijrah akan bermula besok. Apapun kita tunggu dahululah pengumuman pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Zakwa Rozali, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Masjid Jawi. Dan sekarang